A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada petang ini, yang mana dapat kita bersama-sama mendirikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Alhamdulillah, diikuti pula dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala amalan kita pada petang ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Taala, dan Allah Taala berikan kita kesempatan pejam celik kita sekarang berada di akhir Ramadan, yang mana kalau kita ingat yang Allah Taala berfirman sebelum datangnya bulan Ramadan ataupun ada program ambang Ramadan, penceramah selalu membacakan ayat berkenaan dengan kefarduan berpuasa, iaitu apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sembunyikan satu mesej yang sangat-sangat besar di dalam bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan, daripada Ramadan yang pertama hinggalah 30 Ramadan, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan duduk dalam madrasah Ramadan, diberikan macam-macam kenikmatan, di macam-macam kerahmatan, macam-macam keampunan sebagai targhib dan keseronokan untuk kita melakukan amal kebaikan, tambah lagi amal kebaikan. Antara mesej yang Allah Ta'ala sembunyikan iaitu apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila kita sebut berkenaan dengan orang yang bertakwa, siapakah dia orang yang bertakwa ni? Allah Ta'ala tuliskan dalam ayat yang berbunyi innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu tempat kemenangan. Apa yang dimaksudkan dengan tempat kemenangan? Iaitu orang yang bertakwa baginya iaitu syurga. Syurga itu milik orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah, kesempatan kita berbaki lagi 2 hari lagi, 3 hari lagi, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sebut berkenaan dengan orang yang bertakwa, siapakah dia orang yang bertakwa ni? Dalam bulan Ramadan kita sedang berusaha nak jadi orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Maka Allah Ta'ala telah menerangkan ciri-cirinya. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah ayat yang pertama hingga yang kelima, yang pertama hingga 5, Allah Ta'ala dah sebut dah ciri-ciri orang yang bertakwa, keistimewaan orang yang menjadi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa,
Tengok daripada suratul Baqarah ayat 1 hingga 5 cerita tentang orang yang bertakwa. Tengok muka surat sebelah daripada awal hingga pertengahan cerita tentang orang-orang munafik. Daripada pertengahan sampai ke bawah cerita tentang ciri-ciri orang kafir. Jadi manusia itu tak lari pada 3 golongan. Orang yang bertakwa, orang munafik dengan orang kafir. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia Allah, semulia-mulia hamba Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kita tengok ayat 1 hingga 5 ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Kita sedang berusaha nak jadi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan kita satu anugerah, iaitu apa? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maknanya. Zalikal kitabu la raiba fihi, Al-Quran itu jangan ragu-ragu. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan iaitu apa? Ayat selepasnya iaitu hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Erti kata yang mudah iaitu apa? Orang yang bertakwa berusaha jadi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan anugerah kepadanya iaitu apa? Hudan. Dan hudan tu apa? Hidayah. Hidayah ni apa pula? Hidayah ni adalah satu anugerah yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala cinta sahaja. Tandanya Allah Ta'ala cinta kepada kita diberikan hidayah. Nabi SAW menyebutkan, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib wa la yu'til iman illa may yuhib. Apa maksudnya? Innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala boleh berikan seisi dunia, kekayaan, pangkat, jawatan, harta, semuanya berkenaan dengan dunia kepada siapa? May yuhib wa man la yuhib, kepada siapa yang Allah Ta'ala cinta dan kepada siapa yang Allah Ta'ala tak cinta. Jadi maksudnya apa? Sekaya-kaya manusia itu bukan ukuran orang yang bertakwa. Sebanyak mana jawatan yang dimiliki itu kan ukuran tandanya Allah Ta'ala cinta kepadanya. Tetapi Allah Ta'ala cinta kepada hambanya iaitu apa? Wala yu'til iman illa may yuhib. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah keimanan melainkan kepada siapa yang Allah Ta'ala cinta sahaja. Arti kata yang mudah iaitu apa? Dalam bulan Ramadan ni, kita sepanjang bulan Ramadan ni kita sedang raih cinta Allah Ta'ala, nak diberikan hidayah kepada kita. Kalau kita tengok zaman Allah Sayyidina Muhammad dalam kisah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada siapa? Antaranya Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kaya tak kaya? Kayanya kaya dia. Berkahwin pula dengan Ratu Balqis, seorang ratu yang punya harta kaya. Allah Ta'ala berikan kekayaan juga kepada Qarun. Ni Qarun, kaya tak kaya? Kaya Qarun ni. Bayangkan, riwayat mengatakan kuncinya sahaja, kuncinya diperbuat daripada emas, kunci gudang diperbuat daripada emas, diangkat 10 orang Bani Israel yang gagah perkasa. Itu kalau agak-agak kuncinya berapa kilo tu, berapa tan tu, itu baru kuncinya lagi, belum cerita gudangnya. Itu harta Qarun. Tapi sayang Allah tak berikan hidayah kepada Qarun, Allah berikan hidayah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jawatan, Allah Ta'ala berikan jawatan kepada Nabi Allah Daud, memerintah Baitul Maqdis. Siapa yang memerintah Baitul Maqdis, dia seolah-olah memerintah dunia. Itu kita tengok Bani Israel zaman sekarang kan, kenapa nak sangat Baitul Maqdis? Sebab apa? Nak memerintah dunia. Ni Allah Ta'ala juga memberikan jawatan kepada Fir'aun. Fir'aun mengaku ni dirinya sebagai Tuhan. Ada riwayat mengatakan ketika mana Iblis dengar pengakuan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, Iblis pingsan sekejap. Ni ada riwayat mengatakan Iblis pingsan, bangun daripada pingsan. Duk syaitan tanya Fir'aun, tanya kepada Iblis, kenapa kau pingsan? Dia kata, sebenarnya aku ni orang pertama derhaka pada Allah. Aku pun tak ngaku diri aku sebagai Tuhan. Maknanya apa? Ada orang lebih teruk daripada aku, iaitu Fir'aun, dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ni jawatan. Tapi saya Allah tak berikan hidayah kepada Fir'aun, Allah berikan hidayah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, seorang pakcik Nabi yang sentiasa berdakwah dengan Nabi.
sentiasa menjadi tulang belakang dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama kamu, menjadi backup utama. Dia orang Quraisy hentam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak ciknya backup. Tapi sayangnya waktu nak kewafatan pak ciknya tak meninggal, dia meninggal dunia tak mati dalam agama Islam. Siapa dia? Abu Talib. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada Abu Talib, terimalah, berilah keimanan kepada Abu Talib. Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kamu cinta. Hidayah itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala cinta. Ini yang kita maksudkan di sini, iaitu apa? Dalam bulan Ramadan kita sedang berusaha nak jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberikan hidayah. Dan ketika mana kalau kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat 3 keistimewaan. Ni 3 anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang Allah Ta'ala cinta. Kan macam kita lah kan, kalau kita ada anak kan, kita sayang anak itu, kita cinta anak kita. Apa yang anak kita minta, confirm kita akan bagi kan, confirm kita tunaikan kan. Anak kita nak mainan, kita bagi. Anak kita nak makanan, kita bagi. Sebab apa? Adanya perasaan cinta. Cuba bayangkan kalau anak jiran kita jumpa dengan kita minta macam-macam, pernah tak kita bagi? Memang tak bagilah. Kau ni siapa, anak siapa, bapak kau apa nama dan sebagainya. Sebab apa? Tak adanya perasaan cinta. Bagaimana kalau Allah Ta'ala cinta kepada kita? Diberikan 3 keistimewaan. Apa dia? InsyaAllah kita ringkas je. Yang pertama iaitu apa? Hidayah itu membawa makna bimbingan Allah Ta'ala, permudahkan seseorang itu dalam melakukan amal ibadah. Ni orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang pertama iaitu apa? Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala akan bimbing kita, segala urusan ibadah kita akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita kena ni. Sembahyang kita jadi mudah. Allah Ta'ala berikan kita nikmat tangan. Allah Ta'ala akan bimbing tangan kita ke arah akhirat. Allah Ta'ala berikan kita nikmat mata. Allah Ta'ala akan bimbing mata kita ke arah akhirat. Ini yang pertama, iaitu apa? Allah Ta'ala mudahkan. Tengok ayat selepasnya. An hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solat. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan solat kita. Ni orang yang mendapat hidayah, segala solatnya akan jadi mudah. Sesibuk-sibuk mana pun dia, sekaya-kaya mana pun kita, kalau ada hidayah dari sisi Allah Ta'ala, alhamdulillah dapat melangkahkan kaki pergi ke masjid. Ini kita nak. Sebagai contoh yang mudah lah, mungkin ada di kalangan kita ni, jarak di antara rumah dengan masjid 10 km. Jauh lah ni, 10 km, 15 km. Tapi kalau di sisinya ada hidayah daripada Allah Ta'ala, hatta walaupun 20 km sekalipun dapat dimelangkahkan kaki pergi ke masjid. Ini kita nak. Tapi na'udzubillah, kalau kita tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala, jarak di antara rumah dengan masjid 5 langkah je. Ni 5 langkah je pun, dekat je. Dia orang pertama dengar tapak kaki Bilal tu. Ni azan berkumandang, tiap-tiap hari dia azan berkumandang, bagi macam-macam alasan kalau orang tak ada hidayah dari Allah Ta'ala. Abang tak dengar, abang azan dah tu, tak apalah, tunggulah iqamat. Bang dah qomat dah pun, tak apalah, tunggulah takbir. Sempat lagi 5 langkah je pun. Bang dah angkat takbir dah bang, macam mana bang? Tunggulah, tiba-tiba sakit perut dan sebagainya. Macam-macam bagi alasan. Tu bang dah bagi salam dah. Oh ya ke dah bagi salam? Sembahyang kat rumah je lah. Nampak? Ni kalau orang ada hidayah, dalam keadaan dia sakit, Allah Ta'ala mudahkan dia sembahyang. Dalam keadaan dia sibuk, Allah Ta'ala akan mudahkan dia sembahyang awal waktu. Dalam keadaan dia kaya, sibuk mana dan sebagainya, pagi, petang, siang, malam duk sibuk bekerja, kalau ada hidayah, urusan solatnya akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita nak. Sebab tu kita sebutkan solat tu susah, bukan senang. Saya baru-baru ni dengar penceramah selebriti kan, dia kata apa, 90% umat Islam yang berada di Malaysia masih lagi tinggalkan solat. Bukan bilangan yang kecil ni, 90% umat Islam yang berada dekat Malaysia masih lagi tinggalkan solat. Maksudnya apa? Solat tu susah. Itu pun 5 fardu berapa rakaat? 17 rakaat. Cuba kalau kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj tu, 50 fardu, agak-agak kita mampu tak buat? 50
50 fardu berapa rakaat? Kita ambil satu fardu 4 rakaat. Berapa? 50 darab 4 berapa? 200 rakaat. Pening kalau kita. Yang 17 rakaat tu kadang-kadang duk tunggu kejap sembahyang asar lambat. 5 minit nak sembahyang zuhur lambat, 5 minit nak masuk asar. Jangan pegang saya bang. Jangan pegang saya. Saya tengah huduk ni. Masuk asar saya nak sembahyang awal, tapi zuhurnya lambat. Ni masalah kita. Susah tak? Susah. Itu 17 rakaat. Itu kalau 200 rakaat macam mana? Kita yang tarawih pun jumpa dengan imam dulu. Imam nak tanyalah masjid ni buat berapa rakaat? Buat 20. Tersenyum dia. Padahal cari masjid lain. Tanya imam ni pula berapa buat rakaat sini tarawih. Hari ni buat 8 rakaat. Alhamdulillah ni terbaik ni. Terbaik katanya. Dah 20 tadi yang bagus lagi. 8 ni terbaik buat 8 rakaat. Tapi sajalah imam nak tanya ni. Saja je nak tanya ada tak sini surah-surah masjid-masjid yang buat 4 rakaat. Ada juga minta macam tu juga. Ni siapa tak mampu kita? Memang tak mampu. Melainkan apa? Kita ada bimbingan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan ibadah. Ni yang kita nak ni. Lepas daripada bulan Ramadan, sembahyang kita Alhamdulillah di awal waktu. Dalam bulan Ramadan, Alhamdulillah 5 waktu kita, Alhamdulillah di awal waktu. Bukan di awal waktu saja, berjemaah pula. Ini yang kita nak, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua iaitu apa? Allah Ta'ala sebutkan iaitu apa? Selepas daripada solat Allah Ta'ala bimbing iaitu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Segala urusan rezeki kita Allah Ta'ala akan bimbing semuanya ke arah akhirat. Nikmat yang kita dapat, kejayaan yang kita dapat, kebahagiaan yang kita dapat, tu rezeki-rezeki yang kita dapat, gaji kita ke apa, bonus dan sebagainya, kita nak Allah Ta'ala bimbing semuanya ke arah akhirat. Cuba kita muhasabah diri kita balik. Sepanjang kita hidup, rezeki yang kita dapat melimpah ruah, 10,000, 20,000, berjuta-juta dan sebagainya. Tapi sayangnya kalau tak ada manfaat di akhirat nanti. Kita muhasabah balik, tengok kita rezeki kita banyak atas tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Kalau orang ada hidayah di sisi Allah Ta'ala, diberikan hidayah, Allah Ta'ala kebimbing rezeki kita semuanya ke arah akhirat. Ni kita nak ni. Kau tengok para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana para sahabat ni kaya. Cuma yang terkenalnya 2 orang. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Memang sangat-sangat kaya. Sampai sekarang pun masih lagi ada harta Sayyidina Uthman bin Affan, kayanya. Kita nak cari kekayaan kalau boleh sampai 7 keturunan. Tu Sayyidina Uthman, bukan 7 keturunan tu. Berapa keturunan lah tu? Tu harta Sayyidina Uthman. Bagaimana Allah Ta'ala bimbing harta para sahabat. Makin kayanya para sahabat, makin dekatnya hubungannya dengan Allah Ta'ala. Makin kayanya para sahabat, makin tingginya syukur dia kepada Allah Ta'ala. Ini kita nak bimbingan daripada Allah. Tengok antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Allah Ta'ala bimbing rezekinya. 1/3 harta Sayyidina Uthman bin Affan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada sahabat yang berhutang. Ni sahabat ni berhutang dengan sahabat ni berhutang dengan orang kafir, sahabat ni berhutang dengan orang Quraisy dan sebagainya. Kita tahu kalau kehidupan kita ni berhutang macam mana. Keliling pinggang kita hutang. Semalam baru dapat gaji 2,000, duk tolak hutang. Tinggal hari ni, sayang tinggal RM100. Oi, pening kepala ni. Tinggal berapa bang gaji ni, yang berapa ni? RM100. Mana yang lebihnya? 1,900 mana? Siapa suruh berhutang? Duk bayar hutang tu, hutang kapek, hutang tu, hutang ni, tinggal 100. Pening tak kepala kita? Pening kepala kita. Belenggu tak otak kita? Belenggu otak kita. Nak tempuh 28 hari dengan RM100? Tak mungkin. Ni. Tadi siapa yang selesaikan masalah belenggunya otak dan sebagainya para sahabat? Ni Sayyidina Uthman bin Affan. Selesaikan masalah-masalah para sahabat. Kita pernah tak selesaikan masalah hutang sahabat kita? Memang taubat lahum lah, tak pernah kan kita. Kau yang berhutang tak ke, aku yang nak bayar kan? Pandai-pandai lah bayar. Ini kita. 1/3 lagi Allah Ta'ala bimbing harta Sayyidina Uthman bin Affan. 1/3 lagi diberikan kepada siapa? Pada fakir miskin, anak-anak yatim, pada anak-anak asnaf dan sebagainya, orang-orang susah. Ni dalam bulan Ramadan berbaki lagi 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu pun nak awal lagi raya. Ni ambil kesempatan. Tengok dia punya ahli Korea kita, mana yang anak-anak asnaf dan sebagainya, anak-anak yatim hadiahkan baju raya dan sebagainya.
hadiahkan makanan raya, kuih raya dan sebagainya. Ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan pahalanya berlipat kali ganda. Ni usaha saya tak tahulah nama-nama, jumpa dengan masjid AJK Masjid dia ada kadang-kadang kan. Senarai nama asna-asna anak-anak yatim dan sebagainya. Ambil seorang je pun. Dalam 100 orang tu ambil seorang saja makanan bagi duit raya dan sebagainya. Hanya ambil kesempatan ni. Kan bagi pada anak-anak anak yatim ni. Allah Taala bimbing harta Sayyidina Osman semuanya ke arah akhirat. 1/3 lagi diberikan kepada siapa? Ni orang datang ziarah ke rumah Sayyidina Osman bin Affan, diberikan sebaik-baik layanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Ni yang pertama, hidayah itu membawa maksud bimbingan Allah Taala seseorang hamba, permudahkan segala urusan ibadah. Yang kedua, insya-Allah ringkas lagi. Boleh ringkas-ringkas, dia kena laju ni sebab 20 minit bagi. Yang kedua iaitu apa? Ketika mana orang itu mendapat hidayah, hidayah itu membawa makna pembebasan daripada segala masalah. Dan kita ni sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, kami tidak akan timpakan ujian, musibah, bala kepada seseorang hamba itu melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita semua ni sudah ditulis ujian kita, bala kita, ujian Allah telah tulis. Ada yang diuji dengan keluarga, ada diuji dengan anak, ada diuji dengan kesihatan, ada diuji dengan rezeki. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita ketika mana ditimpa ujian, buatlah hubungan dulu dengan Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Allah Ta'ala sebut dalam ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ila akhir ayat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia bertakwa diberikan hidayah. Hidayah itu mau maksud pembebasan daripada segala masalah. Yaj'al lahu makhraja, aku akan berikan dia jalan keluar. Ini Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Datangnya ujian, ada masalah keluarga, buat dulu hubungan dengan Allah. Ada masalah dengan anak, buat dulu hubungan dengan Allah. Ada masalah rezeki kita sempit, buat dulu hubungan dengan Allah. Ini Allah Ta'ala ajar kepada kita. Datangnya ujian, buat dulu hubungan dengan Allah. Barulah Allah Ta'ala berikan kita hidayah, diberikan pembebasan daripada segala masalah. Sebab tu kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala berikan pengajaran dalam satu kisah. Di dalam Quran ada satu surah dipanggil Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Kenapa dipanggil Suratul Kahfi? Kerana di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi. Kita kalau amati kisah ni betul-betul, kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Allah Ta'ala berikan ujian yang sangat-sangat besar, diberikan ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Bukan ancaman rezekinya, bukan ancaman hartanya, bukan ancaman keluarganya, tapi ancaman nyawanya. Duk raja cari tentera, duk raja cari Ashabul Kahfi, tentera cari Ashabul Kahfi, nak tangkap. Sebab apa? Nak hukum bunuh. Sebab apa nak hukum bunuh? Mereka ni beriman kepada Allah. Akhirnya cari keputusan, cari jalan penyelesaian. Tak boleh nak ke mana-mana ni, duk corang cari nak bunuh. Ambil keputusan, sembunyikan dirinya di dalam gua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini pemuda-pemuda, 7 orang pemuda, walaupun dalam gua hidup mereka ni tak tenteram, dapat ancaman dan sebagainya. Amanu bi rabbihim, dalam gua mereka ni tetap beriman kepada Allah Ta'ala, jalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Wa zidnahum huda, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu apa makna tadi? Pembebasan daripada segala masalah. Mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Bangun daripada tidur, menyangka baru tidur sehari semalam. Maksudnya apa? Mereka ni tidur senyenyak-nyenyaknya, tak perasan 309 tahun tidur nyenyak. Cuba bandingkan di antara rumah kita dengan gua, mana kita selesa nak tidur? Ni kita tak payah pergi gula jauh-jauh lah, kita ambil gua Tempurung contoh kan. Saya teringat saya dulu sekolah kat Bido sana, Bido Tapah, Kampar tu kat gua Tempurung sana lah. Hampir ke Gopeng sana lah. Gua Tempurung tu. Cuma kita pilih nak tidur dalam gua ke nak tidur rumah ni. Tidur dalam gua tak ada katil, tak ada tilam, tak ada sofa, tak ada aircon, tak ada kipas. Rumah kita semua ada. Ashabul Kahfi Allah Ta'ala ajarkan walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, kalau ada hidayah, hidupnya tenang.
Berbeza kalau rumah kita diberikan macam-macam, kalau tak ada hidayah, hidup kita tak akan tenang dalam rumah itu. Ada masalah kita, kejap ada masalah, nak tidur 1 jam anak dah nangis, nak tidur 2 jam tiba-tiba blackout dan sebagainya. Baru tidur sekejap nyamuk banyak dan sebagainya. Tenang tak? Tak tenang. Ini Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, mereka ni tidur selama 309 tahun senyenyak-nyenyak je. Bangun dia bertidur, menyangka baru tidur sehari semalam. Lepas tu bangun dia bertidur, selesai segala masalah-masalah mereka. Raja mati, tentera mati, zaman berganti dengan zaman dan sebagainya. Ni Allah Ta'ala ajar kepada kita, datangnya ujian, buat dulu hubungan dengan Allah. Diberikan hidayah, pembebasan daripada segala masalah. Yang ketiga, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika mana diberikan hidayah. Yang ketiga, hidayah itu bermakna orang yang berjaya dan bahagia. Orang yang mendapat hidayah, dia adalah orang yang berjaya dan bahagia. Sebab tu kita tengok orang ada hidupnya berjaya, belum tentu lagi bahagia. Ada orang hidupnya bahagia, belum tentu lagi berjaya. Kita nak mana satu? Di antara duanya, tak ada jawapan yang ketiga. Nak berjaya tak bahagia atau bahagia tak berjaya? Kita nak jadi orang yang kaya tapi serabut. Ataupun nak jadi orang yang miskin, kita bersyukur. Kita nak jadi mana? Kalau boleh kita tak nak jadi dua-dua tu. Kita nak jadi apa? Kita nak berjaya dan bahagia. Ustaz, saya kaya, dah ada segala-galanya, rumah besar, kereta besar, isteri pun besar. Contoh. Tapi ada masalah tempat kerja, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan isteri, hidup tak tenteram dan sebagainya, takut harta kena curi dan sebagainya, tak tenteram. Kekayaan dah ada, berjaya dah berjaya. Ada orang yang tak berjaya tapi hidupnya bahagia. Ustaz, saya 10 kali SPM gagal, contoh. Tiap-tiap bulan tukar kerja. Maksudnya apa? Kena pecat selalu. Duk pecat makan pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kadang-kadang tak makan. Tapi saya bersyukur dengan apa yang ada. Ni tak berjaya tapi bahagia. Kita nak mana? Kita nak berjaya dan bahagia. Kita tengok ayat Allah Ta'ala. Orang yang berjaya dalam bahasa Arabnya, berjaya dalam bahasa Arabnya dipanggil fauzun. Fauzun ni berjaya, kejayaan, sukses, berjaya, fauzun. Bahagia dalam bahasa Arabnya dipanggil fariha, seronok, gembira. Berjaya, fauzun, fariha, gembira. Kita gabungkan, kita nak dua-dua ni, nak berjaya dan bahagia. Kita nak fauzun dengan fariha, kita nak berjaya dan bahagia. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arabnya iaitu apa? Berjaya dan bahagia. Dalam bahasa Arabnya dipanggil falah. Tu azan berkumandang, tiap-tiap hari azan berkumandang, kata apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan dan kebahagiaan. Melalui apa? Tengok ayat sebelum tu, iaitu hayya 'alas salah, dengan mendirikan solat, dengan dekatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui solat, kita adalah orang yang berjaya dan bahagia. Tengok ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah, ayat yang kelima. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun tu daripada perkataan falah. Muflih orang yang berjaya, falah kejayaan dan kebahagiaan. Muflih orang yang berjaya, suatu orang. Muflihun mereka yang berjaya. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang di atasnya ada hidayah Allah. Atas dalam bahasa Arab ada dua, satu dipanggil fauqa, satu dipanggil ala. Fauqa macam mana, ala macam mana? Contoh kita ambil tisu ni, hadzal mandil, mandil ni tisu hadzal mandil fauqal maktabi, di atas meja. Fauqa di atas tapi dia ada ruang di antara objek pertama yang kedua. Ni fauqa. Contoh atas kepala kita semuanya adalah fauqa. Ala macam mana? Hadzal mandil alal maktabi, di atas meja, dia menempel. Contoh macam kopiah di atas kepala, ni ala. Fauqa atas, ala macam ni. Allah Ta'ala gunakan kalimah ala, menempel. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang ditempelkan bersama-sama dengan hidayah Allah. Di tempat kerja ada hidayah Allah, dalam rumah ada hidayah Allah, di mana-mana tempat ada hidayah Allah. Dalam bulan Ramadan ada hidayah Allah, di luar bulan Ramadan ada hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun, maka orang ni adalah orang yang sebenar-benarnya dia adalah orang yang berjaya dan bahagia. Jadi muslimin, muslimat, hadirin hadirat Allah Ta'ala, inilah kita, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan dalam bulan Ramadan, walaupun berbaki lagi 2-3
3 hari lagi kita nak menyambut Syawal dan sebagainya. Jangan kita melengahkan masa kita 2-3 hari duk kita tak mengindahkan kita punya amal ibadah ni. Lagi-lagi nak di akhir bulan Ramadan ni, tingkatkan lagi kita punya amal ibadah kita. Mudah-mudahan keluar kita daripada bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tadi kita sebutkan orang yang bertakwa diberikan hidayah. Orang yang mendapat hidayah, 3 keistimewaan: dimudahkan segala urusan ibadah, yang kedua pembebasan daripada segala masalah, yang ketiga kita adalah orang yang berjaya dan bahagia. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Saya mohon maaf terlewat sikit. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah ilmu pada petang ini. Dan kata Imam Ghazali, man la yadruku kullu wa la yatruku kullu. Kalau kita tak dapat semua, jangan kita tinggal semua. Dapat satu pun dah madai, dah kita amalkan dan kita sebarkan, dan mudah-mudahan memberi manfaat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar tu. Kita hari kita punya tazkirah Zuhur kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.